tengok perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Kesan dia terhadap alam Melayu. Kalau awak tengok peta ni, ni peta ni ada dalam buku teks awak lah. Ni kawasan yang diambil oleh pihak British. Ni Riau ni Belanda. Mereka dah bagi tempat melalui perjanjian tu, mereka dah bagi kawasan pihak Indonesia dalam Indonesia, Belanda ambil. Di alam Melayu, British ambil. Jadi kedua-dua negara ni tak bergaduh lah. Indonesia, okey, bagi dekat Belanda. Tanah Melayu bagi dekat British. Okey, kita tengok antara syarat. Ni syarat dia. Syarat perjanjian London 1824. Daripada pihak British berundur dari Sumatera, menyerahkan Bangka Hulu. Bangka Hulu pada waktu sebelum dia adalah milik pihak British. Bangka Hulu ni lah yang ditukarkan kepada Melaka. Belanda bagi Melaka, British bagi Bangka Hulu kepada Belanda. Jadi mereka switch dua tempat ni. Jadi mereka tak adalah pergaduhan. Mereka switch tempat ni bertukar milik je. Melalui perjanjian London. Dan tidak membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Ni antara syarat yang diberikan kepada pihak British. Okey. Dan bagi pihak Belanda mengiktiraf pertempatan British di Singapura. Singapura je British, British boleh sampai dekat Singapura je. Bawah daripada selatan Singapura tak boleh lah, itu milik pihak Belanda. Menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British, tidak membuka pertempatan baharu di tanah Melayu. Ni antara dua perjanjian. Yang Belanda kena buat apa, British kena buat apa. Jadi mereka persetujui dan akhirnya terjadilah perjanjian London 1824. Dan benda ni mempunyai kesan lah kepada alam Melayu. Apa kesannya kita tengok. Ni kita tengok dari segi pembahagian alam Melayu kepada dua lingkaran pengaruh politik. Okey, kita tengok yang pertama dari segi sempadan. Okey. Kita tengok dari segi sempadan. Iaitu Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sempadan untuk memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh Belanda di alam Melayu. Mereka ada sempadan lah. Contohnya kita tengok peta ni. Kalau nampak peta ni, sampai sini je. Sini, bawah sini semua adalah pihak Belanda. Yang ni British. Last kali Singapura. Selatan Singapura, Riau, Batam, Kepulauan apa-apa semua tu adalah milik Belanda. Dari segi keluasan memang Belanda lah dapat banyak. Sebab luas Indonesia ni kita tahu dia luas. Tapi kenapa British nak ambil tanah Melayu? Sebab tanah Melayu ni kedudukan dia strategik dari segi pelabuhan. Sebab kita tahu sebelum ni kapal dia akan pergi daripada sini baru berhenti ada dekat Betawi. Tapi bila Singapura British buka pelabuhan di Singapura, jadi kapal akan lalu melalui ini je. Dia tak akan pergi dari sini. Dan benda ni menguntungkan pihak British. Sebab itulah British mahukan Singapura, mahukan Melaka, mahukan Pulau Pinang pada waktu tu. Sebab tu dia ambil negeri-negeri yang berdekatan dengan laut, kan? Melaka, tepi laut, Pulau Pinang dan juga Singapura. Okey, yang seterusnya iaitu mengutamakan kepentingan. Maknanya British dan Belanda hanya mengutamakan kepentingan mereka terjamin dan meminggirkan kedaulatan. Benda ni mereka hanya mementingkan mereka je. Mereka tak fikir pun
perjanjian ni, melalui perjanjian London 1824 tidak melibatkan rakyat tempatan, tidak melibatkan pemimpin Melaka, tidak melibatkan pemimpin daripada Indonesia iaitu Bangka Hulu ke. Dia hanya melibatkan pihak Belanda dan juga pihak British dan mereka meminggirkan orang tempatan. Dan mereka tak ambil tahu pun benda tu. Sebab mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sahaja. Dan yang ketiga iaitu entiti geopolitik baru. Entiti ni maknanya satu keadaan politik yang baru. Satu keadaan politik yang baru mewujudkan entiti geopolitik baru yang dikenali sebagai Tanah Melayu di bawah pengaruh British, Belanda di bawah pengaruh Indonesia di bawah pengaruh Belanda. Sebelum ni macam tahu Tanah Melayu tu bercampur. British ada, Belanda ada. Tapi bila melalui perjanjian London 1824, satu politik yang baru iaitu keadaan politik yang baru iaitu Tanah Melayu menjadi milik British, Indonesia menjadi milik Belanda. Okey. Dan wilayah pengaruh Belanda iaitu wilayah pengaruh Belanda dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Ni nama dia. Hindia Timur Belanda. Okey Okey, faham? Ada apa-apa yang tak faham? Untuk pembahagian alam Melayu. Jadi kena ingatlah berlakunya sempadan. Lepas tu perjanjian ni meminggirkan kerajaan alam Melayu dan berlaku keadaan politik baru dan Belanda ada wilayah pengaruh yang baru yang dinamakan sebagai Hindia Timur Belanda. Mereka tak panggil Indonesia lah pada waktu tu, mereka panggil Hindia Timur Belanda pada waktu tu. Mereka tak panggil lah Indonesia. Okey. Okey, faham? Faham? Ada apa-apa soalan? Okey, kalau nota buatlah lebih kurang macam ni ke, nak tiru pun ikut awak lah. Boleh. Okey. Okay, kita tengok pula kesan perjanjian London terhadap alam Melayu. Perjanjian London terhadap alam Melayu. Okey, yang pertama iaitu perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau ni awak kena faham. Sebab Johor Riau ni kalau tengok peta, saya balik kepada peta yang ni. Johor Riau ni dia merangkumi daripada Johor ni sampailah ni Beritahu ni Roh ni bawah kepada Johor Riau lah. Tapi melalui perjanjian ni tanah Empayar Kesultanan Johor Riau tu telah berpecah. Ekoran daripada perjanjian London. Antaranya ni Singapura menjadi tanah jajahan British. Singapura menjadi tanah jajahan British, bukan milik Johor lagi. Sebelum ni Singapura milik Johor. Okey, kita tengok Johor dan Singapura diperintah oleh Sultan Hussein, Muhammad Shah dan Temenggong Abdul Rahman. Ni dua pemimpin, satu Johor, satu Singapura. Dan berada di bawah pengaruh British. Pada Ogos 1824, Sultan dan Temenggong didesak tanda tangan perjanjian menyerahkan Singapura kepada British. Maknanya British nakkan kuasa mutlak ke atas Singapura. Sebelum ni memang dia di bawah, tapi dia jagaan je, bukan hak milik mutlak British. Dan mereka didesak untuk tanda tangan ni perjanjian untuk menyerahkan Singapura kepada pihak British. Macam kita tahulah, British kan dia banyak strategi. Kita dah belajar bab 1 kan.
pelbagai strategi yang mereka gunakan untuk mendapatkan tanah Melayu. Okey, dan seterusnya Sultan Hussein Muhammad Shah tinggalkan tempat semayangnya di Kampung Gelam, iaitu di Singapura, dan berpindah ke Bandar Hilir, Melaka. Dan baginda mangkat, ni meninggal, dan pemerintah Johor kemudian memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Baru. Dan akhirnya Singapura melalui melalui surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin yang sebelum tu, akhirnya menyebabkan Singapura menjadi hak milik mutlak pihak British. British tak nak berkongsi lah sebab dia tahu potensi Singapura sebagai pusat perdagangan pada waktu tu. Okey, dan yang kedua, berakhirnya Kesultanan Riau Linggar. Macam kita tahu, bawah daripada Singapura tu banyak Kepulauan Riau, kita panggil Kepulauan Riau. Kepulauan Riau Linggar diperintah oleh Sultan Abdul Rahman di bawah pengaruh Belanda, dan pada tahun 1911 institusi Kesultanan Riau dihapuskan oleh Belanda. Sebab kita tahu Riau pun termasuk dalam wilayah Belanda, dan benda tu menjadi hak milik mereka, dan secara automatik mereka tak nak ada pemerintahan lain di bawah pemerintahan mereka, dan akhirnya mereka menghapuskan Kesultanan Riau. Dan wilayah Riau Linggar punya diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Okey, dan yang ketiga, pengisytiharan kedaulatan Pahang. Kedaulatan Pahang, iaitu berlakunya perpecahan Kesultanan Johor Riau berlaku apabila Bendahara Tun Ali di Pahang cuba membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau berikutan pengukuhan kuasa barat di Singapura dan Johor serta pergolakan di Riau. Dan 1883 dengan muafakat pembesar Pahang, bendahara mengisytiharkan Pahang sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Maksud dia sebelum ni Pahang ni di bawah kita panggil bawah naungan pihak Johor. Tapi bila berlakunya perjanjian ni, Johor tu dah berpecah. Dan akhirnya Singapura mengambil, macam kita mengambil peluang lah. Mengambil peluang daripada perkara ni, mengisytiharkan Pahang tu bebas daripada pihak Johor. Yang tahu, faham macam tu je. Sebelum ni Pahang di bawah takluk, di bawah naungan Johor, tapi melalui perjanjian ni Pahang mengambil peluang untuk keluar daripada naungan, mereka menjadi negeri yang berdaulat. Okey. Jadi ada 3 kesan dia, iaitu melalui perpecahan Kesultanan Johor Riau. Kena ingatlah. Mana tahu keluar exam ABC ke, Sukto ke, kalau ada essay, sebab saya tak tahu keluar ke essay. Tapi masa tu 1 jam je, tak perlulah. Tak perlu risau soalan yang mungkin senang kot. Okey. Faham tak? Faham? Jawablah. Senyap ya. Faham Igo, faham. Ya. Saya dah up balik tu link kehadiran. Siapa-siapa yang tak masukkan lagi link kehadiran, masukkanlah link kehadiran tu. Saya dah masukkan. Sekarang ni baru 6 orang isi. Sekarang ada ramai, ada 17. Isilah. Yang ada yang belum isi tu, tengok dekat ruangan chat tu ada link untuk kehadiran. Just klik je, klik nama macam tu je. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kesan perjanjian London juga, iaitu Selat Melaka di bawah penguasaan British. Selat Melaka di bawah penguasaan British. Kalau awak tengok peta ni,
Ni macam Bangka Hulu ni dulu milik British. Selepas berlakunya perjanjian London tu, mereka switch lah. Ni antara dua ni. Ni pergi sini, ni pergi sini. Ni antara ni dulu British. Ni Belanda dulu. Tapi bila berlaku perjanjian, mereka bertukar. Tukar dua ni je. Sebab sebelum tu, macam pedagang dia banyak dulu sebelum Singapura dibuka. Ni, orang boleh nampak. Pedagang pergi ke Betawi. Tapi bila Singapura buka, jadi jarak dia jauh ni. Sebab dia orang ni akan pergi sini balik. Tapi bila mereka lalu sini, jarak dia dekat lah. Menjimatkan masa pedagang untuk pergi ke China khususnya. Okey. Okey, tengok. British menguasai perdagangan di Selat Melaka. British menguasai perdagangan di Selat Melaka. Selat Melaka ni awak tahulah daripada Penang sini sampailah sini. Ni adalah kita panggil Selat Melaka. Okey, perdagangan di Selat Melaka dikuasai sepenuhnya oleh pihak British kerana memiliki 3 pelabuhan yang strategik. Ingat kalau soalan tanya faktor apa, awak jawablah pelabuhan yang strategik. Strategik tu jangan tinggalkan. Pelabuhan yang strategik, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. 3 ni mempunyai pelabuhan yang strategik. Sebab pedagang dia akan singgah mana-mana pelabuhan ni lah untuk mereka isi air, cari makanan, apa-apalah sebelum mereka bergerak ke timur. Dan daripada British dapat Penang, Melaka dan Singapura dan menyebabkan mereka berjaya menguasai Selat Melaka sebab daripada Penang semua tu milik mereka sendiri. Dan pengunduran Belanda dari tanah Melayu. Macam kita tahulah mereka mengundur daripada contoh mereka dapat Melaka dulu. Mereka daripada perjanjian itulah mereka mengundurkan diri sebab akur dengan perjanjian tu. Okey, pengunduran Belanda dari tanah Melayu membuka peluang kepada British untuk meluahkan kuasa negeri-negeri Melayu. Daripada perjanjian ni jugalah daripada British dapat Penang, Melaka, Singapura dan daripada benda ni lah mereka meluaskan kuasa mereka untuk menjajah banyak lagi negeri yang mereka belum jajah. Bermula pada situlah mereka pergi untuk contohnya nak jajah Singapura, Selangor, Pahang, Perak, Negeri Sembilan, kan. Yang ni kita panggil yang 3 ni macam kita panggil lah iaitu negeri-negeri selat kan.